pula hari pekerja pula. Sagi banyaklah pahala kan. Hari Jumaat, bulan puasa. Jadi kalau aku buat tazkirah ni, dapatlah juga hampa-hampa dengar ke apa benda ke. Kalau tak dengar lah pun, sagi hampa dengar hak recorded punya. Lagu tu lah. Kan kita fikir bagi. Awak serak tu, aku dah cakap dah kan. Aku lupa nak minum air tadi sebelum imsak habis tu. Sebelum imsak mula tu. Selamat Hari Bos, Datuk. Selamat Hari Pekerja kepada semua. Yang duk bekerja lah. Kalau kita lihat Hari Bekerja ni adalah satu satu penghargaan dan penghormatan kepada semua warga-warga bekerja. Bos pun sebenarnya adalah pekerja juga, sebab bos bekerja untuk pekerja. Pekerja bekerja untuk bos. Tapi banyaknya ialah bos bekerja untuk pekerja. Dan bos lah sebenarnya yang patut meraihkan Hari Pekerja tu sebenarnya. Kerja kena cari gaji kat hampa. Kerja nak kena tengok hampa punya typo tu betul ke tak. Nak kena tengok hampa punya grammar tu betul ke tak. Buat ke tak. Mata hampa check defect tu tak. Betul tak. Itu tak. Patutnya bos tu yang diraihkan sebagai Hari Pekerja. Dan pekerja tu sebenarnya adalah bos. Makan gaji buta je. Okey, jadi kita kembali kepada mood tazkirah kita pada hari ini. Dan masih lagi bercakap tentang Hari Pekerja. Dan kemarin kita dapat berita kata Blue Ink Publishing Media, apa kerja dah nama tu tak tahulah, yang duk berkeluar majalah glam, Ihish lah, apalah, apa sebesar lah, apa semua kan, ditutup. Maka banyaklah kawan-kawan aku, anak-anak ayam aku kat dalam company tu yang tak ada kerja secara 24 jam tiba-tiba. Kesian dengar lah. Tapi nak buat macam mana? Cik? Tidak ada benda yang kekal di dalam dunia ini. Baik kita sendiri, baik juga pekerjaan kita. Jadi sebab itulah kita kena mencari pekerjaan yang orang kata apa tu, kekal. Dan salah satu pekerjaan yang kekal ialah solat. Okey? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah baca surah Al-Mu'minun. Ya, dua-dua surah. Okey. Baik, kita nak sentuh sikit ni page 679 kalau hampa ada mushaf aku ni. Surah Al-Hajj dan juga surah Al-Mu'minun. Kalau kita ada masa, insyaAllah. Okey. Jadi kita ghostan sikit daripada hujung surah Al-Hajj itu, iaitu di muka surat ayat 73 sampai 78, ya. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatan wa anshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Di akhir surah 78 dan 77, ada terjemahan yang bertulis itu, wahai orang-orang yang beriman, ya, Allah berfirman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Orang-orang yang beriman, Allah kata rukuklah, sujudlah, sembahlah. 3 perkataan itu, kalau kita nak rumuskan, maksudnya apa ibadat itu? Selain daripada ada yang sujud saja, macam apa semua tu. Tapi ibadah yang ada rokok, sujud dan sembah tu, ibadah apa? Solat. Okey, baik. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Jihad. Okey, jihad. Nanti aku bagi tahu jihad tu apa pula. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu dan begitu juga dalam Al-Quran. Ini agar Rasul, yakni Muhammad itu menjadi saksi ke atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi dan segenap manusia, maka laksanalah solat dan tunaikanlah zakat.
dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Ini yang kemarin aku suruh hampa hafal ayat tu kan. Wa ilallahi turja'ul umur. Dekat sini, lepas tu dekat bawah tu. Mana pi? Dekat bawah tu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Okey? Ni. Baik. Di sini, di surah Al-Hajj ni, bersebelahan dengan surah Al-Mu'minun ni, banyak firman-firman Allah duk tekankan solat. Sebelah-sebelah. Sini solat, sana sebelah. Sana solat. Dan apabila Allah berfirman menyebut apa-apa di dalam Al-Quran, perkataan solat, kemudiannya terus dihubung kaitkan dengan zakat. Dan kemudian kedua-dua ini selalunya akan dihimpunkan menjadi satu jihad. Zakat tu sebenarnya adalah satu jihad yang sangat tinggi. Dia zakat di dalam fiqh, maksudnya zakat. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks lain, ianya adalah satu jihad yang sangat tinggi. Siapa yang tak berpisah dengan harta, Cik Habak Maisat? Siapa yang nak berpindah ataupun berenggang, berpisah? Duit depan mata ni. Tapi duit tu angkat bagi ke orang. Siapa? Hanya orang-orang yang berjihad. Dan macam mana orang-orang yang nak dapatkan sifat kejihadan itu? Dia kena solat. Jadi dua-dua solat dan zakat ni memang tak boleh pisah. Dalam Al-Quran kalau Allah firman solat, akan terus ada tunaikanlah dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dua tu tak pernah berpisah. Mereka macam kembak. Faham? Okey? Baik. Jadi Allah kata berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Okey? Faham? Itu ayat dia. 77 dan 78 dalam surah Al-Hajj. Kemudian kita pergi kepada perintah menunaikan zakat. Jadi cakap ni sebab apa? Eloklah bulan Ramadan ni. Okey, kita kena berkeluar zakat. Kita kena punggah. Macam kita duk punggah lemari kita tu, susun elok-elok. Apa yang tak mau bagi, apa yang tak mau pakai, bukan lempak buang lah. Sedekah ke orang. Dan memberi hak kita. Hak yang ada dekat kita tu kita beri kepada orang lain sebagai hak mereka, menerima sebagai hak mereka. Kita memberi dan kita memberi dan mereka menerima sebagai. Kita memberi itu hak kita. Hak kita maksudnya hak zakat kita kepada orang. Duit kita tu. Fitrah dan juga zakat pendapatan, zakat perniagaan dan sebagainya. Okey? Orang yang menerima itu adalah hak mereka. Menerima zakat itu adalah hak mereka. Faham? Dan kalau mereka tak terima zakat tu walaupun susah macam mana pun, hak mereka kena terima. Dan kita, kalau kita kata susah lagu mana pun, kalau kita dah kira-kira sepatutnya ada zakat, itu hak kita kena bagi. Jangan duk kira kata ish miskin lah, tak berapa nak cukup bulan ni, tahun ni tak berapa nak ni. Bukan tak berapa, cek, kena kira betul-betul. Hantar-hantar kira-kira, ada kena bagi. Lagu tu. Faham? Jadi zakat itu penting sebab bulan Ramadan ni adalah penting. Ibadah yang kita buat dua ni sangat penting. Solat kita sangat penting dan zakat kita sangat penting dalam bulan Ramadan ini. Faham tak? Jadi kalau kita tak tunaikan, selain daripada puasa lah, kalau kita tak tunaikan, benda-benda ni akan sangkut dalam puasa ibadah kita. Okey? Kalau dah sangkut, macam aku biasa cakap dulu, nombor 1 kita ucap syahadah, nombor 2 kita solat, nombor 3 kita puasa, lepas tu kita zakat. Kan? Jadi penting. Dia bukan 2 serangkai saja macam 5 purut kan. 5 purut 2 serangkai, buta purut tak ada akai. Lagu tu. Jadi tiga-tiga tu puasa, zakat, solat adalah jihad. Siapa tak buat tu, mana kata dia tak berjihad lah dalam bentuk konteks hari-hari. Kalau solat, kalau zakat setahun, kalau puasa pun setahun. Okey? Buat benda yang orang tak acu pistol kat kita. Ada PPZ datang ketuk pintu di rumah. Awak hang tak payah zakat, aku tembak hang sagi mampu. Tak ada. Kalau tak ada, kalau apa, tapi ini di atas inisiatif kita sendiri. Kalau di atas inisiatif kita sendiri, kita boleh namakannya sebagai
jihad untuk mendapat pahala. Okey, itu semua adalah duit yang banyak adalah ujian kepada kita. Kesihatan yang elok tapi kita tak puasa adalah ujian juga ke atas kita. Okey, dan solat kita ada masa, ada peluang, tapi kita tak solat, itu juga merupakan ujian ke atas kita. Segala benda kebaikan yang datang kepada kita, yang kita ingat benda tu kebaikan, duit banyak, tak sakit, apa semua boleh makan, tapi apa benda kita jaga, itu semua adalah jihad. Okey, jihad. Sebab apa? Kita tahu Allah telah ataupun tengah memerhati manusia. Tak bunuh. Kalau hang tak solat, bunuh. Kalau hang tak zakat, PPZ ada mai, habaq. Marah bagi. Tak? Ataupun hantar aku beletak ke hampa. Tak? Puasa pun sama. Hampa duduk di rumah. Kalau duduk satu rumah pun ada dalam berapa, 50 orang satu rumah pun, hampa boleh masuk pancuk telayak, minum air tu. Siapa pun tak nampak. Tapi kerana kita tahu Tuhan nampak, kita berjihad dan kita patuh kepada perintahnya. Sebab Allah kata lagu tu, kita buatlah. Hang nak bertojel lagi dengan Allah pasal apa? Hang pandai sangat. Amboi, besar tu. Okey, berjihadlah. Okey, firman Allah, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, iaitu dengan harta. Macam aku cakap tadi, harta, kita kena berjihad dengan harta. Lisan, macam aku duk buat ni lah, harta pun kita kena berjihad. Lisan kita pun kita kena berjihad. Apa kata kita kata benda yang baik-baik ke orang? Jihad. Kita boleh diam saja kalau ikutnya. Kalau ikutnya kita boleh diam saja. Maksud kata kita menidakkan di dalam hati. Tetapi kalau boleh, nampak-nampak macam orang ni boleh terima aja. Bagi dia 2-3 dah. Macam aku duk bagi ni. Kan? Walaupun aku ni banyak silap dulu. Tapi aku dah bertaubat. Bila dah bertaubat tu macam-macam lah. Mai hidayah, mai ilmu, mai ilham, mai. Jadi bila kita dah elok, kita bagi tahu lah ke orang. Supaya orang yang tak elok tu dapat jadi elok dan tak repeat, mengulangi seperti mana kita punya kesilapan dulu. Bek Pi lah orang nak kata apa pun, tunjuk pandai. Bek Pi, janji aku punya jihad lisan lepas untuk aku punya kes ni. Dan diri-diri kamu sebagaimana Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Surah Al-Imran, ya, ayat 102. Banyak ni. Lepas tu bla bla bla, dan memberikan kelapangan solat mungkin. Baik, lepas tu kami tidak membebani kamu dengan sesuatu yang kamu tidak mampu. Mana kata solat Allah suruh 5 kali satu waktu tu, kita manusia memang kita mampu. 50 dulu yang Allah perintah, tapi Nabi minta 5 tu pun kira dah okey dah. Pahala Allah bagi 50, dah okey dah, 5 tu okey dah. Kalau tak okey, Allah tak perintah kita 5 kali satu hari semayang. Berapa rakaat, sekian. Dia tak akan membebani kamu dengan sesuatu yang kamu tidak mampu, serta tidak mengharuskan kamu dengan sesuatu yang memberatkan. Macam puasa, cukup dah. Satu hari berapa jam? Tak tahulah, mungkin winter. Orang-orang tempat-tempat winter pula dah. Summer, tempat-tempat lain yang panjang waktu. Ada yang mengatakan, Cik pernah tanya dekat PU Azman hari tu, aku pernah tanya, PU kata, kalau siapa-siapa yang duduk di negara-negara yang zon sama dia panjang berjela-jela tu, dia kena ikut waktu Mekah. Buka dia kalau mereka tak tahan. Tapi kalau mereka tahan, silakan ikut. Wallahualam, itu yang PU Azman habak kat Cik dulu lah. Sebab Cik pernah tanya dia masa dia buat pumpang dengan Cik tu. Aku dulu, dia kata, aku tanya, Ustaz, macam mana orang yang puasa yang segala tak jumpa matahari, tak jumpa malam tu, yang kan satu hari sampai berapa jam tu. Macam dekat London, dekat Europe kan sama mereka kan, matahari lama kan, siang lama. Jenuh lah nak puasa. Pukul 9 baru buka, 10 baru buka. Kesian. Tapi Ustaz kata boleh, kalau tak tahan boleh ikut waktu tu. Wallahualam. Okey. Baik. Gitu cakap tentang puasa yang memberatkan. Dan zakat pun dengan berapa persen tu pun tak memberatkan sebenarnya. Tapi Allah, setiap apa yang Allah perintah kita, yang kita boleh terima perintah itu, Allah akan berikan satu jenis pahala yang sangat tinggi. Yang kita buat ibadah tu kita mampu, tetapi bila Allah berikan pahala,
Ya Allah, ya Tuhan aku. Allah memang mampu bagi pahala dekat siapa-siapa pun. Kalau kita nak kira pahala dengan kejadian yang mampu, ibadah yang mampu kita buat tu memang tak seimbang, cik. Jadi, berbalik kepada nama Allah. Allah Maha Pemurah. Hampa kena ingat tu. Jadi senang. Kita nak buat ibadah apa pun, kita ingat Allah, apa yang aku dapat ni Allah bagi. Tak setimpai lah dengan ibadah yang dia suruh tu. Citik saja. Okey? Faham? Baik. Solat yang merupakan rukun Islam terbesar setelah 2 kalimah syahadah dalam keadaan mukim mesti dilaksanakan dengan 4 rakaat. Tapi ketika dalam keadaan safar, boleh dilakukan dengan 2 rakaat. Bila kita bersafar, maksud bila kita bermusafir tu, ada orang kata tu kelonggaran-kelonggaran yang Allah bagi. Kalau mengikut bahagian dilakukan dengan 1 rakaat pun ada. Kalau macam kita dalam perang apa semua, ada segala hukum tu sedetail-detailnya ada. Kalau dalam perang tak payah menghadap kiblat ke apa semua, ada. Okey, baik. Jadi itu kita bagi tahu tentang solat. Sebab ni aku nak baca sana. Selain pada itu, kewajipan berdiri dalam sembahyang dapat gugur apabila mendapat uzur sakit, sehingga kan orang yang sakit dapat melakukannya sambil duduk, dan jika tidak mampu maka dilakukan sambil berbaring, serta keringanan-keringanan lainnya dalam seluruh ibadah wajib untuk membawa agama yang lurus dan mudah. Ketika mengutus Muaz dan Abu Musa ke Yaman sebagai amir, baginda Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira dan janganlah membuat mereka takut, dan mudahkanlah, jangan dipersulitkan agama ini. Faham ke tak? Okey, malam macam puasa pun kalau kita musafir, kita boleh tak puasa dan kita ganti balik lepas tu. Macam tu lah. Tapi lah ni punya musafir tak macam dulu. Okey, setakat pergi airport, naik kapal terbang, turun saat lagi dah sampai tu. Yang hampa gatai nak minum, nak makan depan orang tu pasal apa? Tak boleh pun kan, nanti orang salah faham, mengundang kepada fitnah. Baiklah hampa tahan puasa sajalah. Okey, baik. Firman Allah, ikutilah agama nenek moyangmu yang aku dah baca tadi kan, iaitu agama yang lurus. Dan firman Allah juga telah mendai orang-orang Muslim sejak dahulu, dan begitu pula dengan Al-Quran mengikut Mujahid dan yang lainnya. Maksudnya ialah Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu dalam kitab-kitab terdahulu dan di dalam Al-Quran. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Macam aku cakap tadi, dia ni kembang. Maksudnya terimalah anugerah yang sangat agung ini dengan mensyukuri dan tunaikanlah hak Allah dengan melaksanakan apa yang dia wajibkan. Tengok, Allah pun ada hak ke atas kita. Taat terhadap apa yang dia wajibkan dan meninggalkan apa yang dia haramkan. Yang terpenting di antara semua itu ialah mendirikan solat dan menunaikan zakat. Solat tu ibarat zakat kita kepada Allah. Kita memberikan balik benda, dan kerana itu adalah perintah Allah, iaitu berbuat baik kepada sesama makhluk Allah dengan apa yang dia wajibkan kepada orang kaya terhadap saudaranya yang fakir, iaitu dengan mengeluarkan sebahagian harta mereka kepada orang yang lemah dan yang memerlukan. Itu dia sistem zakat yang Allah bagi. Allah boleh saja membantu hamba-hambanya di dalam kesusahan. Anytime. Hang aku bagi kaya, hang aku bagi miskin. So yang kaya tu lantak pilih hang, kalau tak mau tolong orang. Yang miskin ni tak apa, aku bagi, aku jaga. Boleh saja kalau Allah nak kata lagu tu. Tetapi Allah nak tengok sama ada ujian ataupun lambakan rezeki yang diberikan kepada sang kaya-kaya itu akan membantu ataupun tidak sesama manusia kepada sang-sang miskin itu. Faham tak? Allah nak tengok. Bila Allah tengok benda tu hampa buat, hampa jadikan sebagai satu ibadah, sebagai satu perintah, Allah bagi lagi ke atas kekayaan itu. Hampa tak mau ke? Inilah dia FD yang sebenar-benarnya di dalam Islam. Bukan FD di dalam bank tersebut yang bank tersebut duk meniaga apa pun kita tak tahu. Duk untung riba sana, untung riba sini, untung riba sana, untung riba sini, kira bahagi sama rata. Hampa pun telan lah riba-riba tu semua masuk dalam perut.
Dah masuk dalam perut, beli pula nasi lauk bagi makan pula anak-anak. Kembung semua dengan riba. Kembung semua dengan macam-macam benda yang tak patut, yang tak bersih. Sebab tu kalau hampa tanya aku punya bank account hanya ada bank account simpanan lah. Bank account company tu memang terpaksa buka dengan bank-bank komersial lain. Aku punya bank account, aku hanya simpan di tabung haji. Sebab tabung haji akan tolak zakat siap-siap. Dan kita tahu perniagaan tabung haji itu adalah perniagaan-perniagaan yang berlandaskan Islam sahaja. Dan mungkin hampa boleh tak kat bank Islam ke macam mana. Wallahualam, aku tak pernah tahu pula pasal muamalat ke apa ke, bank Islam ke, bank rakyat ke. Aku tak pernah tahu. Tapi untuk membersihkan segala simpanan wang aku letak kat tabung haji. Wallahualam, terpulang kepada hampa. Itu aku punya perangai dan aku punya cara. Jadi aku tak payah fikir mereka akan tarik siap-siap zakat. Mereka akan, orang kata tu, keuntungan yang apa, dividen mereka bagi pun kita tahu main daripada perniagaan-perniagaan yang bersih dan suci. Wallahualam, insya-Allah. Faham? Jadi itu cara aku. Okey. Baik. Jadinya lepas tu saat aku dah baca orang fakir, orang kaya, itu tentang zakat. Okey, ni ada tahu ni akan itu merupakan asal mana akan disebut ni. Baik, di dalam Riyadhus Salihin juga serupa, cik baca dengan, aku rasa tak ada lah aku nak buat yang sebelah ni kan, Al-Mu'minun ni, tak apa, insya-Allah besok kita buat. Lepas tu di dalam Riyadhus Salihin daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muaz radhiyallahu anhu ke Yaman, baginda bersabda, sesungguhnya kamu menghadapi suatu kaum ahli kitab. Rasulullah mengutuskan Muaz ke Yaman, ya. Sesungguhnya kamu menghadapi satu kaum ahli kitab. Ahli kitab ni kitab-kitab Nasrani dululah. Maksudnya bukan kitab Al-Quran. Kitab-kitab ni maksudnya padri-padri lah, orang-orang yang ada agama mereka, tapi orang-orang kitab lah, orang warak lah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau berdakwahlah kepada mereka adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Apabila mereka mengenal Allah, maka beritahukanlah bahawa Allah mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu pada siang dan malam. Apabila mereka melakukannya, maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan zakat ke atas mereka yang diambil daripada orang kaya di antara mereka lalu dibahagikan kepada orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Nabi hantar Muaz pergi ke Yaman untuk mendakwah kepada orang-orang ahli-ahli kitab. Ahli-ahli kitab ni lah. Jadi mereka ni tak masuk Islam lagi. Maka Nabi kata, hampa kena cakap elok-elok kat mereka ni. Kata kat mereka, ya, kata kat mereka, hampa kena solat 5 waktu. Satu. Lepas tu hampa kena buat sistem zakat di mana mengumpul harta-harta orang kaya dan diberikan kepada fakir-fakir miskin di antara kaum-kaum kamu. Yang tu yang Nabi kata dekat Muaz. Okey, sebab apa? Dengar. Hadis di atas memberikan pelajaran tentang tahap-tahap dakwah Islam dan istiqamah pada rukun-rukunnya sedikit demi sedikit sehingga mereka tidak lari disebabkan banyaknya kewajipan-kewajipan. Yang pertama kali harus diperhatikan dakwah tentang tauhid. Kerana hal itu merupakan asas agama dan amalan apapun tidak akan diterima sebelum ada pengakuan terhadap keesaan Allah. Mana kata di sini hampa nak solat ke, hampa nak zakat ke, hampa nak puasa ke, nak pergi haji ke, kalau kita tidak ada ilmu tauhid tentang agama kita, agama Islam, tentang Allah, maka tak guna kalau kita nak buat apa-apa ibadah. Begitulah juga sebaliknya. Setakat tauhid saja tidak disokong dengan ibadah, tak guna. Kalau buat ibadah tapi tauhidnya tidak bermula dengan tauhid pun tak jadi apa. Itulah dia yang dinamakan agama. Agama. Kita celek-celek, kita tahu kita main pada mana, kita kena buat apa, kita last mati jumpa dengan siapa, lepas tu kita akhirnya pergi mana. Itu
perancangan dan peraturan semesta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Dia cipta, dia matikan, lepas tu dia hidupkan, lepas tu dia tempatkan sesuatu yang selama-lamanya, kerana itulah dia Allah. Faham? Jangan kita ingat kita ni hidup di dunia, lepas tu kita mati sengap macam tu saja. Ataupun kita ni hidup di dunia selama-lamanya, tak ada siapa boleh bagi kita mampus, tak ada siapa akan hukum kita. Tak boleh. Jadi kita kena tahu itu perjalanan setiap makhluk Allah. Okey? Termasuklah para rasul dan nabi, termasuklah makhluk-makhluk lain, termasuklah dunia ini, termasuklah iblis, syaitan, jin dan sebagainya, termasuklah semua benda. Termasuklah kalam Allah itu juga adalah makhluk. Faham? Dan siapa yang akan mati last kali sebelum kita ni dimatikan? Iaitu malaikat yang meniup sangkakala. Dan iaitu malaikat yang mencabut nyawa. Malaikat tu akan mati last. Dan Allah akan kata dengan malaikat tu, silalah meninggal. Silalah cabut nyawa kau sendiri. Dan habis malaikat tu mati. Dan kita tahu, semua orang tidak akan terlepas daripada kematian. Jadi sebelum hampa mati, terjegir, terjelian lidah, terkangkang lah apa semua, dalam keadaan yang Allah tidak redha, dalam keadaan persis-persis penghuni neraka, hampa buatlah yang Allah suruh ni, cik. Oi, faham ke tak? Okey? Baik. Allah. Okey. Itu hadis Riyadus Salihin. Baik, lepas tu apa yang ni kata? Aku dah tulis dah semua yang mana ni. Dan jika mereka telah menerima. Okey, baik, hadis kursi. Yang ni yang best sekali. Yang ni yang best sekali, cik. Yang ni yang aku nak baca tu kat hampa tu, biar berdesing hampa punya telinga semua. Okey, daripada hadis kursi, daripada Jubair bin Nufir. Wallahu alam lah, bin Jahasi Al-Quraisy, bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah di telapak tangannya. Nabi ludah di tapak tangan. Ludah di tapak tangan dia. Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah di tapak tangan baginda. Okey. Lalu baginda meletakkan jarinya di atas telapak tangannya. Kemudian baginda bersabda, Allah telah berfirman, wahai anak Adam, bagaimana kamu menganggap aku lemah? Allah berkata-kata dengan Nabi ketika itu, bagaimana anak-anak Adam sekalian mengatakan aku ini lemah? Allah berfirman, sedangkan aku telah menciptakanmu daripada keadaan seperti ini. Lalu ketika aku telah menjadikanmu wujud dan kuat, engkau berjalan dengan angkuhnya sambil mengenakan burdah, iaitu pakaian luar sejenis jubah. Kamu mengumpulkan harta dan menghalang orang lain daripadanya, hingga apabila nyawamu telah sampai di dada, engkau berkata, aku hendak bersedekah. Lalu bila waktu untuk bersedekah itu. Hadis riwayat Ahmad Isamuddin. Ni Nabi, hadis Qudsi, Nabi buat lagu ni. Nabi ludah, Nabi berjari tapak tangan tu. Nah, sambil Nabi bersabda, dia kata, Allah berfirman kepada Nabi, Allah kata apa? Aku telah menciptakanmu, sedangkan kamu, wahai anak-anak Adam, bagaimana kamu menganggap aku lemah? Sedangkan aku telah menciptakanmu daripada keadaan seperti ini. Lalu ketika aku telah menjadikanmu wujud dan kuat, engkau berjalan dengan angkuhnya. Allahu Akbar. Tuhan menggunakan perkataan angkuh. Ini walaupun terjemahan, tetapi mesti ada dalam perkataan Arab.
perkataan angkuh itu, bila kita dah translate nama angkuh. Angkuh tu dia bukan sombong lagi dah. Bagi akulah yang terror bahasa Melayu DBP ni. Angkuh. Sombong ni dia sombong ni bawah daripada angkuh. Sebab sombong tu macam kita ni sombong lah. Kita ni yang dengar ni sombong lah. Maksudnya hang ni menyombong sangat kan. Kita guna sombong tu. Kadang-kadang sombong, kadang-kadang tak sombong. Ikut dan. Mai perangai nak sombong. Mai perangai tak mau bercakap dengan orang, mai tak mau bercakap dengan orang. Esok lusa, bercakap ramah pula. Sombong. Sombong lah. Masa tak pakai baju elok, tak sombong lah. Bila keluar pakai kena dengan cantik, lawa apa semua, dia jadi sombong. Macam mana? Dia act satu macam. Jeling ke orang tu. Lagi bila pakai huduh, mau pula dia WhatsApp dengan orang tu balik. Jenis macam tu lah, sombong. Tetapi apabila digunakan perkataan angkuh, angkuh ni bagi aku adalah Firaun lah. Firaun ni angkuh lah. Kan, dengan zalimnya, dengan sombong tak berhentinya, tak putusnya, dengan tak tahulah, dengan kaya angkuh. Yang dia ingat dia Tuhan lah. Dia angkuh. Maksudnya angkuh tu dia tahu dia di atas sekali. Dia angkuh. Tak ada orang yang atas dia. Itu namanya angkuh. Okey. Itu nak hampa kalau pasal BN ni tanya kat aku lah. Cik terror kalau nak kupas-kupas makna ni. Kan? Itu namanya angkuh. Dan selepas tu kamu mengenakan burdah. Iaitu pakaian luar sejenis jubah. Kita tengok orang perempuan selalunya kadang-kadang pakai jubah Arab pula. Mereka pelabuh jubah tu sebab tak mahu nampak kaki dan sebagainya. Tapi bagi aku pakailah stokin. Kan lagi elok. Sebab benda-benda yang meleret ni, dia sebenarnya adalah persis orang-orang yang sombong. Ya, dia meleret. Jadi bila kena cecah lantai, meleret sikit dalam sejengkal pun sudah dikira sebagai benda-benda yang sombong, yang angkuh. Jadi bagi aku lebih baik kita pakai stokin daripada kita labuh. Satu dah lah angkuh benda tu, sombong. Dua, benda tu kotok. Duk meleret, pi berjalan. Kita tengok Arab tu pakai kan, meleret. Pi sana, pi sini. Lepas tu tiba-tiba duk tang satu penjuru, angkat, semayang. Macam kita, orang Melayu yang mazhab Syafi'i ni, tak berapa nak puas lah tengok benda lagi tu. Dah kita tahu kan kotok benda tu. Kan, tambah orang ludah ke apa, macam-macam lah, berdaki. Dah lah hitam tak nampak kan. Jenis begitu. Jadi balik kepada tadi. Jadi baju tu dengan sifat kita, dengan spek mata kita, dengan apa semua, kadang-kadang pun boleh menunjukkan sikap angkuh kita. Jadi tak mau ni harta Allah bagi, tapi tak mau nak sedekah, tak mau nak buat zakat dan sebagainya, tak mau nak bagi ke orang lain sebab semua kita nak kampui, nak pulun. Kampui, okey. Ni kampui, tak mau bagi ke orang. Kampui ni, bedung ni jaga. Tak mau bagi ke orang. Tetapi Allah kata, kamu mengumpulkan harta dan menghalang orang lain. Betul lah, menghalang, kampui. Dan daripadanya hingga apabila nyawa kita dah sampai ke dada, bila dah sampai ke dada. Lepas dada nak pergi ke kerongkongan. Kan, kerongkongan. Bila lepas dada, nyawa tu, bila malaikat maut nak cabut nyawa kita, dia pada ujung kaki, dia naik, pergi ke perut ke dada, perut, dan lepas tu bila dah sampai dada, yang tu kita nampak dada orang tu bergolak-golak tu, yang mana kata dia punya nyawa tu nak keluar daripada dada tu. Duk sampai tang situ. Bila atas pada dada, sampai ke kerongkongan, bila sampai ke kerongkongan, barulah kita keluar nyawa tu. Masa tu menggelupuk dah sampai ke kerongkongan, taubat sudah tak boleh lagi, ditutup, dan kita akan mati secara validnya. Apa kita duk buat sesaat sebelum kematian itu sampai, pause, record, hantar naik untuk judgement. Habis, takat tu je. Itulah, takut ke tak? Takut cek. Kalau kita nak masuk kepada bab mati pula, Allahu Akbar, cara-cara mati, lepas mati kita pergi mana, berkumpul kat mana, tak mau cakap lah. Okey, daripada harta mereka yang diambil pada orang-orang kaya,
Jap, aku bila dah sampai ke dada, maaf, engkau berkata, aku hendak bersedekah ya Allah, aku hendak bersedekah ya Allah. Bila sampai ke dada tu, kita masih lagi boleh duk teringat ni, apa yang aku tak buat, apa yang aku tak buat di dunia ni. Allah suruh ya Allah, aku nak sedekah, aku nak sedekah, aku nak sujud, aku nak sedekah. Yang tu bila kita sampai saja nyawa kita ke dada, ataupun kita nampak saja malaikat, dan lepas tu kita dah masuk dalam liang lahat pun, dua benda yang kita nak buat, kita nak sedekah dan kita nak sujud kepada Allah. Pasal apa? Kerana sedekah tu sangat penting, sedekah tu sangat tinggi dia punya pahala tu, dia punya orang kata apa, orang kata kalau ubat nak sembuhkan penyakit ni lah, vaksin. Dia adalah vaksin syurga. Vaksin syurga, vaksin neraka. Vaksin neraka lah kan, untuk menyahkan. Vaksin neraka, Cik Oi, adalah sedekah. Sedekah. Aku baca ni kemarin, sampai menangis. Kemarin aku baca, ya Allah Tuhanku, cukuppah aku duk sedekah selama ni? Aku takut tak cukup. Aku takut tak cukup. Aku takut tak cukup. Macam tu kan. Jadi bila dah sampai ke dada, kita nak minta sedekah, Allah kata apa? Lalu bila waktu itu untuk bersedekah itu, adakah waktu untukmu? Nak buat macam mana ni? Dah sampai ke dada dah. Kita nak bagi isyarat tangan dekat ni, waris-waris yang ada keliling kita ni. Kalau kita mati ada waris keliling lah. Kalau kita mati seorang-seorang dalam bilik, dalam tidur ke apakah, dan ke cakap tulis semua, tak dan. Dan ke habak, kalau habak kat waris pun, aku nak sedekah. Aku nak sedekah. Nak sedekah. Nak sedekah pewaris tu ingat apa? Dia ambil tahu ke? Dia ambil duit hampa tu, dia dapat kat dia. Dia tak sedekah pun. Dah tahu nak mampu hak-hak macam tu orang tua ni, pergi mampu yang melingkup pilah menyusahkan aku. Siapa nak tolong hang? Jadi masa hidup ni lah Cik Oi, tengok, duduk, hari ni duduk, betul-betul. Lepas beli tinik aku tu, duit lebih tu pergi sedekah. Kalau ada lah. Sure ada lah. Sekupang dua duit pecah dalam poket sana sini, dalam handbag, apa semua sini. Kumpul. Bermasuklah dekat mana-mana. Banyaklah ni kan yang orang nak minta sedekah pun. Pi bagi. Okay? Pi bagi. Baik. Faham nah? Jadi itu dia hadis Qudsi hari ni. Ataupun satu. Nampak gaya aku memang tak boleh lah nak masuk kepada surah Al-Mu'minun ni. Sebab apa? Kita nak bercakap tentang zakat dan juga solat. Dan kedua-dua Al-Hajj dan Al-Mu'minin dia banyak pasal solat zakat. Solat zakat. Sedap Al-Mu'minun ni punya surah nah. Dia pendek. Ayat dia cukup sedap. Allah susun kat sini. Kita satulah dekat hampa. Kerajaan pun punyalah bagus. Subsidi yang kepekeso tu pun dah masuk dah. Aku nak kena buat post lah. Nak kena puji sikit kerajaan kali ni. Kerajaan yang sungguh ideal. Alhamdulillah. Kita diberikan tuanku-tuanku berdua sebagai yang di-Pertuanan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Yang cukup ideal pada zaman ini, pada ketika ini. Kemudian diberikan juga Perdana Menteri yang cukup ideal pada zaman ini, pada ketika ini, yang cukup kuat bekerja bersama barisan menteri-menteri kabinetnya. Wallahualam. Jadi kita patut terima kasih lah. Akulah dalam konteks aku yang patut terima kasih pada hampa yang tak berapa nak dapat segala kenikmatan di atas dunia ini. Buat masa ini kita bermuhasabah diri. Mungkin ada benda yang kita tak lakukan, kepatuhan kita terhadap ibadah-ibadah Allah yang Allah telah patuhkan, yang Allah telah perintahkan ke atas diri kita. Mungkin benda itu boleh mengubah kehidupan kita. Baik, faham tak? Jadi kita jangan fitnah Allah sama sekali. Yang tu yang aku selalu ada di bibir, di mulut ni. Jangan fitnah Allah. Okey, siapa kita nak fitnah? Pencipta kita. Okey, sedangkan manusia pun kita tak boleh nak fitnah. Bahaya berdosa, apatah lagi sekiranya kita memfitnah Allah. Kan lagi besarlah dosa dia. Ya Allah, Cik Oi, syirik tu memanglah syirik, fitnah Allah ni walaupun tidak disebut, tapi bagi aku rasa benda tu sangat kurang ajar dan sangat berdosa. Faham? Okay. Harapkan semoga Allah permudahkanlah urusan hampa semua dan selamat mengkonsumkan tinik ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.